teknologi hijau. So, apakah itu teknologi hijau? So, dalam tajuk ini kita akan membincangkan maksud teknologi hijau. Right. Kemudian, kepentingan penggunaan teknologi hijau dalam melestarikan alam dan juga berkomunikasi aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan juga cabaran alam sekitar. So, dalam topik ini sebenarnya adalah macam mana cara kita sebagai manusia untuk menjaga ekosistem kita, untuk menjaga alam sekitar kita. Okay, now, tajuk ni adalah very interesting sebenarnya. So, sebelum tu, kita tengok kan, dalam 10.41, okey, maksud teknologi hijau. So, apakah itu teknologi hijau? Sebenarnya, teknologi hijau ni sebenarnya merujuk kepada satu teknologi kepada pembangunan aplikasi, produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar. So, senang kata tau, teknologi hijau ia merujuk kepada pembangunan aplikasi, produk, peralatan dan juga sistem. Ada 5. Pembangunan, aplikasi, produk, peralatan dan sistem untuk memelihara alam sekitar. Preserve. Okey, so sampai situ saja ke? Okey, so ada lagi. So, serta dapat meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif alam sekitar daripada aktiviti manusia. So, senang kata, teknologi hijau ni sebenarnya merujuk kepada pembangunan aplikasi, produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan juga alam semula jadi sebenarnya. Dan juga, okey, poin yang kedua adalah untuk meminimumkan atau untuk mengurangkan kesan negatif. Maksudnya nak mengurangkan aktiviti kita yang dapat membebaskan gas rumah hijau. So, senang kata dalam teknologi hijau ni, keyword dia sebenarnya, salah satu keyword dia adalah untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ataupun gas pencemar. Okay, now, dalam teknologi hijau ni sebenarnya ia dibina melalui dasar teknologi negara. So, dasar teknologi negara ni, dasar teknologi negara ataupun tonggak dasar teknologi negara, which is DTHN. Dia terdiri daripada 4 aspek. Kalau saya nak ingat, saya ingat sate tau ni. Okey, tonggak dasar teknologi hijau negara sate. Okey, sate. Iaitu adalah pertama adalah sosial, kedua adalah alam sekitar, ketiga adalah tenaga, keempat adalah ekonomi. Okey, so kita teruskan. So, tadi kita dah bincangkan maksud teknologi hijau. So, tadi kita dah kata maksud teknologi hijau tu adalah pembangunan aplikasi, peralatan serta sistem yang dapat memelihara alam sekitar atau alam semula jadi. Dan kedua adalah satu, orang kata action ataupun satu teknologi yang dapat meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada alam, daripada aktiviti manusia ataupun kesan negatif daripada orang kata nak mengurangkan pencemaran alam, paling mudahnya lah. Okay, now, poin kedua. Ni pertama, kedua. Poin kedua. Sebenarnya kita tengok kan, teknologi hijau ni sebenarnya apa? Teknologi hijau ni sebenarnya adalah sebenarnya portfolio daripada Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi ataupun short formnya adalah MOSTI, yang ditubuhkan pada tahun 2004, which is 27 Mac 2004, yang mengambil kira kesan jangka masa panjang dan juga kesan jangka masa pendek aktiviti manusia terhadap alam sekitar. So, senang kata, kita nak cuba kurangkan apakah aktiviti manusia yang boleh mengurangkan alam, dapat mengurangkan pencemaran alam. Okay, now, dasar teknologi hijau. Dasar teknologi hijau negara ni sebenarnya diperkenalkan adalah pada tahun 2009. So, apakah dasar teknologi hijau yang dinyatakan pada tahun 2009 ini? Ia menyatakan apa-apa produk, apa-apa peralatan atau sistem dapat memenuhi 4-5 kriteria di bawah, barulah kita panggil dia sebagai teknologi hijau. Contohnya ada bangunan. So, bangunan tu katakan kita bina satu bangunan, bina satu hospital. Kita kata hospital ini adalah sebagai, orang kata sebagai contoh teknologi hijau. Okey, so kenapa kita kata hospital itu yang dibina, yang baru dibina itu adalah orang kata salah satu contoh teknologi hijau. So, katakanlah kalau hospital itu dapat memenuhi 5 kriteria di bawah,
kita panggil hospital yang baru dibina itu adalah sebagai salah satu contoh teknologi hijau. So, apakah kriteria dalam teknologi hijau? Kriterianya dapat meminimumkan degradasi alam sekitar. Okey, dapat mengurangkan bahaya pada alam sekitar. Mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah. Katakanlah hospital itu dibina tidak menggunakan elektrik yang banyak. So, peralatan dalam hospital itu menggunakan elektrik paling minimum dan juga melibatkan tenaga alternatif, katakanlah tenaga solar. Kemudian katakanlah segala yang ada dekat dalam hospital itu adalah selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat yang lebih baik dengan semua hidupan. Sebab tu kalau awak perasan, kebanyakan hospital ataupun mana-mana bangunan baru dibina, kebanyakan bangunan-bangunan itu mempunyai pengudaraan yang lebih bagus, kurang menggunakan aircon atau mempunyai landscape yang cantik yang dapat banyak tanam pokok. Sebab tanam pokok tu pun tadi kita dah kata itu adalah salah satu contoh pemulihan. Sebab tu kebanyakan tempat bangunan baru diwajibkan untuk menanam pokok. Sebab menanam pokok adalah salah satu cara pemulihan. Okay. Now, katakanlah satu bangunan, contohnya hospital. Hospital itu tidak menggunakan banyak tenaga elektrik. Segala peralatan yang ada dalam hospital itu menggunakan tenaga elektrik yang minimum. So, itu dapat menjimatkan tenaga dan juga sumber asli. Sebab awak tahu, untuk menghasilkan tenaga ni sebenarnya, empangan-empangan tu semua yang menghasilkan tenaga, yang dapat supply khususnya tenaga elektrik, sebenarnya ia melibatkan pembakaran bahan api fosil. Oleh itu, jika kita menggunakan banyak peralatan elektrik yang menjimat tenaga, sebenarnya kita dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Okey. Now, yang ini tadi kita kata menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Okey, maksudnya kita gunakanlah katakanlah solar panel. Contoh solar panel ni nanti kita akan tengok contohnya yang menarik. So, tadi kita dah kata dasar teknologi hijau ni sebenarnya adalah 4 aspek. Kan? Kita kata satu, social, alam sekitar, tenaga dan juga ekonomi. So, awak ingat sate ini adalah dasar teknologi hijau negara. Right, so kita teruskan. Okay, now inovasi Malaysia. Sebenarnya Malaysia pun kita dah mula. Okay, ada banyak orang kata bangunan yang melibatkan teknologi hijau. So, contohnya adalah bangunannya yang menggunakan teknologi hijau ini kita kenali sebagai green building ataupun bangunan hijau. Ia merupakan satu konsep pembinaan yang bercirikan teknologi mesra alam semula jadi. Sumber matlamat utamanya adalah sumber alam semula jadi, iaitu tenaga, air dan juga bahan yang cekap. So, maksudnya katakanlah paling senang lah saya nak ambil satu contoh lah kan. Green building ni kan. Green building ni macam surau yang ada kat RNR. So, kebanyakan surau yang ada kat RNR, dia tidak menggunakan aircon kan. Dia sekarang surau yang compare dengan dulu, berbanding dulu, surau sekarang dia macam open air, dia terbuka. So, dia ada pengudaraan udara masuk. So, ia tidak menggunakan aircon, penghawa dingin. Dan kalau awak perasan dekat situ, dia tanam banyak pokok. So, itu pun adalah salah satu contoh sebagai green building. Banyak pokok, tak menggunakan aircon. So itu adalah orang kata contoh-contoh bangunan hijau. Okey. Now, kat sini, sumber semula jadi dan kegunaannya. Kalau kita kat Malaysia adalah negara yang panas kan, sebab kita dekat garisan khatulistiwa. So, kita ada banyak tenaga matahari. So, itu kita boleh mendapat tenaga solar. So, contoh tenaga solar adalah panel solar. Kalau awak perasan, panel solar ni sebenarnya, kalau dekat jalan raya kalau awak perasan, ada lampu yang malam tu dia keluar lampu. Sebenarnya lampu-lampu yang ada kat tepi jalan, dekat tengah jalan tu, sebenarnya ia kebanyakan lampu tu di jalan tu ia menggunakan panel solar. Okey, sebab pada waktu siang, panel solar tu dia akan serap tenaga. Okey, tenaga solar tu. Tenaga solar. And then pada waktu malam, tenaga solar yang dikumpulkan oleh panel solar tu, yang ada dekat sepanjang jalan tu, akan ditukar kepada tenaga elektrik, ataupun dia akan ditukar, kalau dalam kes tu dia akan tukar kepada tenaga cahaya lah. So basically, ada satu lampu yang menggunakan macam tu. Siang dia akan absorb semua tenaga solar, dan malam tu tenaga solar tu akan ditukar kepada tenaga cahaya. Nah, kedua adalah air. Sebab kita air, senang kata macam ni, hujan banyak kan, kawasan, katakanlah ada setting kawasan
taburan hujan kita adalah banyak, tinggi. So, air tu kita boleh kumpulkan sebagai satu sistem tadahan hujan yang digunakan untuk mencuci tandas ataupun menyiram pokok. Ini if I'm not mistaken. Sebenarnya Putrajaya adalah, kebanyakan bangunan Putrajaya adalah satu, orang kata, bandar terancang. Dan kebanyakan bangunan-bangunan Putrajaya ni juga sebenarnya ia ada melibatkan teknologi hijau. Saya ambil satu contoh. Contohnya Hospital Putrajaya, if I'm not mistaken. Hospital Putrajaya ni sebenarnya dia ada satu, dekat bahagian atas bangunan tu, dia ada sistem penadah air hujan tau. So, dia tadah air hujan tu dan air hujan tu digunakan untuk flush toilet. Tapi maybe tak dapat untuk semua. Tapi sebenarnya itu baguslah. So, dapat menjimatkan air. Okey. Now, bahan binaan. Bahan binaan menggalakkan penggunaan bahan kitar semula. So, contohnya, macam pusat kitar semula di Cyberjaya. Awak perasan yang ini ni kan? Dia punya dinding-dinding ni kan? Dia berbuat daripada tin-tin kosong dan juga botol-botol plastik. Okey, so apakah kelebihan bangunan hijau? Kelebihannya, ia mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar dan juga kepada kesihatan manusia. Kemudian, dia juga menjimatkan kos operasi penyelenggaraan dan juga pembinaan. So, contoh ni tadi kita dah cakap. Bangunan Perdana Putrajaya dan juga pusat kitar semula di Cyberjaya. So, sedang kata Putrajaya ni, kalau lah awak rajin buat research, awak cuba buat research, kebanyakan bangunan-bangunan yang ada kat situ, ia menggunakan teknologi hijau. Okey. Alright, so amalan-amalan berkonsepkan teknologi hijau. So, amalan-amalan berkonsepkan teknologi hijau, katakanlah macam kita kan. Kita sebagai individu, sebagai ahli masyarakat, apa yang kita boleh buat? Okeylah. Alright, so sebagai individu, maybe kita boleh menghasilkan koenzim. So, apakah itu koenzim? Koenzim ni sebenarnya dia adalah pembersih tau. Contoh koenzim ni adalah larutan pembersih. Maksudnya awak dah bersihkan koenzim ni kita boleh gunakan untuk mencuci pinggan mangkuk. Nak cuci pinggan mangkuk, contoh tau. Mangkuk. So, apa kebaikan koenzim ni? Kebaikan koenzim ni sebenarnya ia adalah bahan semula jadi. Dan koenzim ni sebenarnya hasil daripada proses penapaian. Penapaian apa? Sebenarnya kalau kita tengok kat sini, penapaian sisa-sisa buah-buahan dan sayur-sayuran. So, keyword dia tau. Koenzim ni bukan sebarang bahan buangan yang kita boleh hasilkan koenzim. Koenzim ni mesti daripada kulit buah-buahan, kulit buah yang fresh tau, buah-buahan atau sayur-sayuran. So, kulit buah-buahan dengan sayur-sayuran ni, kita akan menjalani, dia akan terlibat dalam proses penapaian dan dia akan menghasilkan koenzim. So, koenzim ni, salah satu fungsi koenzim ni adalah sebagai pencuci pinggan mangkuk. Dia boleh cuci, orang kata, toilet. Dia boleh cuci pinggan mangkuk. Tapi senang kata, apa baiknya pencuci pinggan mangkuk koenzim ni? Kebaikan pencuci pinggan mangkuk koenzim ni berbanding pencuci kimia yang biasa kita guna untuk bersihkan pinggan mangkuk ni, kebaikannya satu, dia adalah mesra alam. Kedua, dia tidak mencemarkan alam. Maksudnya, buih-buih yang hasil tu kalau dia selalu dekat dalam longkang, dia tidak mencemarkan alam. Okey. Dan satu lagi sebenarnya kebaikannya, kalau kita gunakan koenzim, dia tidak perlu sental. Maksudnya kalau ada grease ke apa, kita spray dengan koenzim tu. So, koenzim tu lebih mudah untuk menanggalkan kotoran tersebut. Okey. Right. So, yang ini nanti maybe kita boleh try lah buat koenzim. So, now yang kedua, apakah kita sebagai ahli masyarakat boleh buat? Okey, apa yang kita boleh buat adalah mengitar semula sisa dapur, sisa makanan untuk menghasilkan baja semula jadi. Ini adalah baja kompos. Macam tadi, kulit-kulit tu senang kata macam ni. Kulit buah-buahan atau sayur-sayuran, kalau kita buat dia dalam kalau kita libatkan dia dalam proses penapaian, dia akan jadi koenzim. Kalau kita biarkan dia dalam satu tempat yang lama, dia akan boleh bertukar menjadi baja. Okey. So baja tu boleh digunakan untuk pertumbuhan. Okey. Now, katakanlah bahan buangan yang lain. Boleh kita buat apa? Kita boleh menghasilkan biogas. Biogas ni sebenarnya adalah terhasil daripada sisa pekerjaan organik. Okey, kemudian yang ini menghasilkan tepung daripada kulit pisang. So, untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan dalam bioplastik semula jadi. So, senang kata kita cuba nak bina teknologi plastik semula jadi yang tidak mencemarkan alam sekitar. Dan akhir sekali, menghasilkan baja folia
ataupun cacar air daripada sisa-sisa dapur yang digunakan pada daun sebagai penggalak pertumbuhan sayur-sayuran. Okey, so yang ni statement ni saya baca ya. Apabila sesebuah negara pesat membangun, populasinya makin meningkat. Hal ini menyebabkan kadar permintaan terhadap suatu keperluan juga meningkat. Pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang, contoh seperti pembalakan yang tidak terkawal, yang tidak terancang, penerokan tanah secara berleluasa, pelepasan gas karbon dioksida di atmosfera, pembuangan sisa pepejal tanpa terkawal akan menyebabkan pencemaran. So sebab itu kita memerlukan teknologi hijau ni adalah satu cara untuk kita cuba menguruskan alam kita dengan cara yang baik yang dapat meminimumkan penghasilan gas rumah hijau ataupun yang dapat protect alam sekitar kita. Right. So ini adalah salah satu contoh untuk buat koenzim. Nampak tak? Koenzim ni sebenarnya dia melibatkan proses penapaian. Kenapa saya kata dia melibatkan proses penapaian? Sebab kita ada yeast, kita ada gula. Yeast dan gula ini adalah fermentasi alkohol. Ingat tak? So kita masukkan ni semua, the whole thing ni semua, parutan lemon, gula perang, yeast, air suam ni masuk dalam botol plastik. Lepas tu botol plastik tu kita dah masuk semua tu, kita tutup. Lepas tutup, kita buka. Kalau lah awak tengok kat sini, mula kita kena tutup dulu. Okay. I see, I know how. Yang ni kenapa awak dah goncang dulu, lepas tu awak lepaskan sebab kita nak keluarkan gas oksigen. Kira Dan satu lagi, kalau tengok 3 hari sekali ni kita kena buang gas sebab dia akan menghasilkan bahan buangan. So kita kena buangkan gas tu. So ini adalah cara dia. Tengok ni, yang ini dia untuk membersih lantai rumah. Alright. So now akhir sekali kita tengok kat sini. Aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. Apakah itu bidang sains sosial ni? Bidang sains sosial sebenarnya bidang yang menggunakan kaedah saintifik untuk mengkaji bidang kemanusiaan. Salah satu cabang dalam bidang sains sosial adalah pendidikan. So ingat, education is very important. Now, dalam rancangan Malaysia Ketiga, penekanan terhadap pendidikan alam sekitar diperkenalkan dalam sistem pendidikan. Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk membentuk satu generasi penduduk yang sedar dan ambil berat terhadap alam sekitar dan juga masalah alam sekitar. Kita nak jadikan manusia yang lebih empati kepada alam sekitar. Sebab bagi saya macam alam sekitar macam katakanlah pokok, haiwan, dia tak boleh cakap kan, dia tak boleh menyuarakan pendapat. So kita sebagai manusia, orang kata kita kena ada empati terhadap alam sekitar. Alright. So ini sebenarnya adalah bidang sains sosial. So objektif pendidikan alam sekitar. Apakah objektifnya? Tadi kita kata yang paling penting dalam bidang ni adalah pendidikan. So the keyword dekat dalam bidang sains sosial ni, cabang yang paling penting adalah pendidikan. So pendidikan ni, objektif pendidikan dalam alam sekitar adalah untuk meningkatkan kesedaran individu. Memberikan pengetahuan, memperoleh kemahiran. Kemudian ambil berat. So keyword dia, objektif pendidikan alam sekitar ada 4. Kesedaran, pengetahuan, kemahiran dan ambil berat. Now, tadi pertama dalam bidang sains sosial adalah pendidikan. Now, ada juga cabang bidang lain dalam sains sosial ini adalah komunikasi. Jom kita tengok apakah itu komunikasi. So, komunikasi ini dia memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar melalui penggunaan media massa, risalah, majalah, poster dan juga filem. Pelbagai aktiviti dijalankan untuk menggalakkan orang ramai menjaga alam sekitar, maksudnya alert terhadap alam sekitar. Contohnya kempen menggalakkan penduduk mengurangkan penebangan pokok, kempen kesedaran,
untuk memelihara alam sekitar, dan juga aktiviti gotong royong. Okey, dan yang ini senang kata gotong royong di kawasan perumahan, sekolah dan juga taman rekreasi. So kesimpulannya, dalam sains sosial ni kita ada 2 cabang penting. Cabang pertama adalah pendidikan. Cabang kedua adalah komunikasi. Salah je tau. Kalau pendidikan, dia ada 4 aspek objektif pendidikan. Pertama adalah kita nak bagi kesedaran. Okey, yang ni kita nak bagi kesedaran. Oh, saya punya pen dah nak habis dawat. Kesedaran. Okey, pengetahuan, kemahiran dan juga ambil berat. So, ingat, kalau dalam bidang komunikasi ni, ingat kesedaran, pengetahuan, kemahiran dan juga ambil berat. Kalau komunikasi, kenapa komunikasi penting? Kita nak sampaikan pendidikan ni mesti ada medium. So medium yang kita gunakan itu, kita menggunakan apa? Itu kita panggil dia sebagai komunikasi. Kita menggunakan media massa, risalah, majalah, poster dan juga filem. So ingat, dalam sains sosial ni dia melibatkan pendidikan, komunikasi. So pendidikan ni adalah, ini ada objektif dia. Untuk mencapaikan pendidikan ni semua, kita kena transfer dia melalui komunikasi. Nak sampaikan dekat masyarakat, mesti ada komunikasi. Alright, so kita teruskan. So praktis formatif 10.4. Dalam praktis formatif 10.4, apakah yang dimaksudkan sebagai teknologi hijau? Teknologi hijau ni sebenarnya ada 2 aspek penting. Pertama, dia adalah pembangunan aplikasi. Pembangunan aplikasi apa? Produk, peralatan juga sistem. So yang pertama adalah pembangunan dan aplikasi. Kedua adalah apa-apa bahan ataupun sistem itu dapat meminimumkan atau mengurangkan impak kepada alam sekitar. Okey, 6. Peranan. Apakah peranan individu dalam melaksanakan teknologi hijau? So, peranan individu dalam merealisasikan dasar teknologi hijau adalah kita menggunakan tenaga daripada sumber yang boleh diperbaharui, ataupun senang kata, kita kalau boleh kita naik basikal ataupun jalan kaki instead of awak naik kereta. Kalau nak pergi kedai tu katakanlah hanya dekat saja. Okey, so tidak melakukan aktiviti yang meningkatkan pembebasan gas rumah hijau. Macam saya cakap, naik basikal, jalan kaki. Okey, menggunakan kenderaan awam. Okey, ketiga, kempen larangan penggunaan penyedut minuman plastik merupakan satu inisiatif bagi pembangunan yang mampan. Kenapa plastik ni sebenarnya bahaya tau? Sebenarnya plastik ni bahayanya, okey, bincangkan dulu saya tengok sini. Kempen ini dapat memelihara alam sekitar dengan meningkatkan kualiti air serta tanah apabila bahan plastik tidak dibuang ke dalam tanah air. Tindakan ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pencemaran air dan menyelamatkan hidupan akuatik daripada termakan plastik. So senang kata, masalah dengan plastik ni tidak boleh terurai, dia ambil masa untuk terurai. So plastik ni nanti dia akan jadi kecil saja, tapi halus ni nanti boleh ditelan oleh ikan, boleh ditelan oleh orang kata penyu. So itu bahayanya plastik. Dan juga kalau katakanlah plastik ni kita tak boleh bakar. Sebab kalau kita bakar plastik, dia akan melibatkan pencemaran udara. Sebab tu kita tak boleh bakar plastik, sebab dia boleh mencemarkan udara. Sebab pembakaran plastik, ia akan menghasilkan gas-gas yang beracun dan berbahaya terhadap alam sekitar. Alright, so itu sahaja untuk topik 10.4. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Alright, thank you. Okay.